Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazura binti Mustafa, Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak dari Pusat Pengajian OUM Temelloh. Dalam tugasan HDPS 4603 Awal Muzik untuk Kanak-Kanak, saya akan membentangkan tugasan bertajuk Pendekatan Dalcross. Sejarah latar belakang Dalcross. Emil Jacques Dalcross dilahirkan pada Julai 1865, meninggal pada tahun 1950 ketika berusia 85 tahun. Seorang pendidik muzik berbangsa Swiss, profesor muzik yang berkaliber. Beliau pernah bertugas di Konservatori Muzik Geneva, Switzerland. Pengurusan dalam bidang harmoni, solfege dan komposisi. Beliau telah memperkenalkan banyak pembaharuan inovasi kepada pengajaran dan pembelajaran muzik, mementingkan amalan pendekatan amali bukan teori semata-mata. Latih tubi pendengaran, aural training perkara penting dalam belajar muzik. Semasa beliau menjalankan kajian dengan sekumpulan pelajar muzik, beliau mendapati mereka sentiasa menyanyi sambil menggerakkan sebahagian daripada anggota badan mereka seperti menggerakkan tangan atau kaki, mengangguk-anggukkan kepala atau mengayunkan badan. Semua pergerakan itu berlaku secara spontan. Oleh yang demikian, hasil daripada pemerhatian tersebut, beliau berpendapat hasil nyanyian adalah lebih berkesan dengan melakukan pergerakan. Beliau percaya bahawa irama badan, gerak-geri serta pernafasan yang dilakukan secara biasa oleh manusia menjadi sumber asas sebagai tindak balas atau respon terhadap muzik atau rangsangan muzik. Falsafah dan prinsip pendekatan Dalcross. Falsafah pendidikan muzik mengikut Dalcross adalah berdasarkan kepada rasional berikut: menukarkan emosi muzik kepada bentuk-bentuk pergerakan anggota badan yang bersesuaian dengan muzik. Bahagian-bahagian anggota badan digunakan untuk menggambarkan atau meluahkan emosi kanak-kanak. Emosi dapat dirasai atau diluahkan melalui berbagai-bagai peringkat pergerakan anggota badan. Gaya atau pergerakan kanak-kanak sama ada secara sengaja, tidak sengaja atau spontan menggambarkan perasaan mereka ketika itu. Pergerakan anggota badan akibat daripada cetusan emosi boleh dikaitkan dengan muzik. Kanak-kanak mesti berlatih terlebih dahulu bagi membiasakan anggota badan bergerak mengikut muzik sebelum belajar bermain alat muzik. Kaedah dan teknik pembelajaran Dalcross. Dalcross mencadangkan kaedah improvisasi secara kreatif dalam peringkat pengajaran dan pembelajaran. Konsep berirama juga dilakukan dalam semua perkara. Pendidik mesti mengurangkan percakapan dan menggantikan arahan dalam bentuk irama dan melodi. Hal ini memerlukan daya kreativiti yang tinggi dan peringkat pengajaran yang sistematik. Pengubahsuaian atau pertukaran semua perkara kepada bentuk irama ini dikenali sebagai eurythmic. Eurythmic bermaksud perancangan yang teliti sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Perancangan secara berterusan bukan hanya 30 minit. Pengajaran dan pembelajaran yang disusun melalui langkah-langkah kecil lebih mudah difahami dari langkah-langkah yang besar. Menurut Dalcross, sesuatu pengajaran dan pembelajaran hendaklah berdasarkan A. Improvisasi atau pengubahsuaian. Improvisasi atau pengubahsuaian dilakukan berdasarkan kebolehan, kesesuaian keperluan murid dan objektif tingkah laku pengajaran dan pembelajaran. Improvisasi atau pengubahsuaian boleh dilakukan ke atas perkara berikut. Pertama, bahan-bahan muzik. Dalcross menggunakan semua jenis muzik kerana muzik mempunyai berbagai gaya mengikut tempat, zaman dan jenis. Maka pendidik perlu menggunakan kebolehannya membuat improvisasi yang bersesuaian semasa pengajaran dan pembelajaran. Alat-alat muzik. Pengubahsuaian atau improvisasi boleh dilakukan kepada alat muzik di mana pendidik boleh membuang pitch yang tidak digunakan pada ground gospel agar mengurangkan kadar kesalahan murid bermain muzik. Bentuk-bentuk notasi muzik. Bentuk-bentuk notasi muzik boleh diubah sesuai supaya memudahkan murid mengenali not-not tersebut. Suasana bilik darjah. Suasana bilik darjah boleh diubah sesuai mengikut aktiviti pengajaran dan pembelajaran semasa. Emosi semasa murid. Emosi yang tidak sesuai akan menyebabkan murid tidak mengambil perhatian terhadap pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu menukar emosi murid kepada keadaan yang lebih sesuai dan bersedia. Pengalaman murid. Pengalaman sedia ada murid mestilah digunakan secara maksimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Improvisasi bertujuan untuk menggabung jalinkan pengalaman dengan konsep muzik. Aplikasi pendekatan Dalcroze dalam bilik darjah. Dalcroze berpendapat dalam membuat sesuatu rancangan pengajaran dan pembelajaran, seorang pendidik muzik harus memberi perhatian terhadap beberapa perkara. A. Murid mungkin telah mendapat pendidikan muzik secara formal, tetapi mereka bukanlah pakar muzik kerana murid sangat sensitif dan artistik. Mereka hanya belajar apa yang mereka mahu. B. Apakah perkara yang boleh dilakukan bagi menolong murid mengingati sesuatu pembelajaran? C. Gunakan pendekatan yang berbeza, bersesuaian dan berkesan untuk menerangkan sesuatu. D. Jika murid dapat membuat atau mencapai sesuatu tahap pembelajaran, ia akan cuba mencapai ke peringkat yang lain. Dalam mengimplementasikan pengajaran dan pembelajaran, seorang pendidik muzik perlu menitikkan perkara berikut. A. Pengajaran yang dilakukan mengikut langkah-langkah kecil adalah lebih berkesan daripada menjalankan satu langkah besar. B. Beri peluang kepada semua untuk menyelesaikan satu masalah. C. Selain menjalankan ulang kaji, perhatikan juga peningkatan prestasi atau kemahiran murid. D. Berwaspada terhadap tanda yang menunjukkan murid bosan atau tertekan. E. Periksa sama ada semua murid dapat menjalankan sesuatu aktiviti yang diarahkan. F. Latihan kemahiran patut dilakukan dalam pelbagai tempoh dengan menetapkan frasa agar murid dapat meningkatkan kefahaman konsep. G. Pilih tempoh yang sesuai bagi menjalankan aktiviti. H. Selalu menukar peraturan aktiviti kerana peraturannya akan menghasilkan sesuatu kerja. I. Jika bercakap, gunakanlah konsep irama, tetapi ingat bahawa demonstrasi akan menjimatkan masa dan lebih memudahkan murid menjalankan aktiviti. Proses eurythmic Dalcroze. Mengikut Dalcroze, proses eurythmic ialah tahap pembelajaran berkaitan dengan elemen atau unsur muzik seperti irama, melodi, harmoni, bentuk dan lain-lain di kalangan murid telah meningkat dan bertambah baik melalui aktiviti pergerakan dengan muzik. Ia boleh memantapkan persepsi pendengaran aural individu untuk diterjemahkan kepada gerakan yang sesuai dan kreatif. Antara perkara penting yang perlu diinterpretasikan ialah lagu yang berasaskan lirik, unsur konsep muzik. Kesimpulannya, pendekatan Dalcroze digunakan hampir di seluruh dunia dan telah memberi sumbangan besar kepada pengembangan pendidikan muzik. Pendekatan Dalcroze mempunyai ciri-ciri berikut. Irama adalah pendekatan asas dalam pendidikan muzik. Irama dan pergerakan berkaitan dengan kehidupan kanak-kanak. Elemen irama dan dinamik adalah berkaitan dengan pergerakan. Sekian, terima kasih.